Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar elektrik bab 3 untuk 3.1 arus dan beza keupayaan. Kita tengok apa yang kena ada dalam standard kandungan untuk bab elektrik ini untuk 3.1. Yang pertama, kamu kena kenal maksud medan elektrik. Yang kedua, kita nak kenal kekuatan medan elektrik. Yang ketiga, kita nak kenal kelakuan zarah bercas dalam satu medan elektrik. Yang keempat, mendefinisi arus elektrik. Dan yang terakhir adalah mendefinisi beza keupayaan. Okay, kita tengok yang berikutnya. Apa maksud medan elektrik? Okay, medan elektrik maksud dia adalah kawasan di mana satu cas mengalami daya elektrik. Okay, kalau kita kata kawasan tu mengalami cas ataupun mengalami daya elektrik, kita panggil medan elektrik. Okay, corak sifat dan corak medan elektrik bergantung pada bentuk cas berjasad. Okay, maknanya bergantung pada ni lah, dia sama ada dia cas positif ataupun negatif. Garis medan elektrik bermula daripada cas positif dan berakhir ke cas negatif. Okey, garisan medan elektrik ini menolak antara satu sama lain dan garisan medan elektrik ini tidak pernah bersilang atau memintas antara satu sama lain. Dan semakin rapat garis daya, semakin kuat medan. Okey, yang berikutnya kita nak tengok corak medan elektrik di sekeliling cas positif sentiasa menghala keluar daripada objek. Okey, sifat dia cas positif ni, kalau kita lukis cas positif ni, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada kawasan dia lah. Okey, manakala corak medan elektrik yang di sekeliling bercas negatif akan sentiasa menghala ke dalam objek. Maksudnya, cas negatif ni dia punya arah cas dia akan ke dalam. Maksud dia, yang positif ni ibarat inilah saya ibaratkan lelaki lah. Lelaki dia akan keluar untuk cari perempuan. So kita nak ingat dia positif, dia akan keluar. Manakala negatif ni dia ibarat dia akan terima lah. Maksudnya yang negatif ni akan tunggu. Yang lelaki ni akan datang masuk meminang, contoh. So jadi kalau kamu nak ingat, positif akan keluar, negatif akan masuk. Akan terima lah. Okey, dua cas yang berbeza saling menarik dan manakala dua cas yang sama saling menolak. Maksud dia, kalau positif dan negatif ni dia berbeza kan cas. Bila berbeza cas ni dia lebih tertarik lah. Maksudnya kalau lelaki perempuan berjumpa, dia akan lebih tertarik. Manakala kalau dua cas yang sama, maksudnya positif dengan positif, lelaki dengan lelaki, negatif dengan negatif, perempuan dengan perempuan, dia akan saling menolak. Maksudnya kurang sikit lah kita nak dekat. Okay, kita tengok pada corak corak medan elektrik. Okey, ni corak medan elektrik. Okey, kita tengok kalau sama cas ni dia ada daya tolakan. Maksudnya kalau positif dia ada daya tolakan. Masalah kalau negatif dia akan daya tolakan juga. Jika berlainan cas akan ada daya tarikan. Kalau positif negatif dia akan ada daya tarikan. Okey, contoh corak dia kalau kita tengok satu spera yang bercas positif. Okey, kalau bentuk spera positif, aliran medan arus elektrik dia akan keluar. Dia punya medan elektrik dia akan menghadap keluar. Anak panah tu menghadap keluar. Okey, manakala gambar rajah kedua, satu spera bercas negatif. Kalau tengok cas negatif spera dan anak panah dia menghadap ke dalam, ke dalam cas. Maksudnya mungkin daripada positif tu akan masuk ke negatif. Okey, yang ketiga, dua spera bercas sama. Kalau kita tengok dua spera kita tak sama, contoh positif dengan positif, kita dapati positif tadi akan keluar. Maksudnya kalau kita letak sebelahan pun dia tak mau, tak tertarik. Dia akan macam mengelak lah. Dia akan keluar juga. Okey, dua cas yang berbeza. Okay, yang keempat, dua cas berbeza ni maksudnya satu positif, satu negatif. Kalau kita letak bersebelahan, yang positif akan pergi ke negatif. Yang negatif dia akan terima lah. Okey, gambar rajah yang kelima, kamu tengok satu spera bercas dengan pelat satah bercas. Maksudnya kalau satu spera, satu lagi satah. Okey, katalah yang spera tu adalah positif, yang satah tu ataupun pelat tu adalah negatif. So kalau tengok yang positif masih lagi akan keluar, yang satah tadi akan terima sebab dia cas negatif. Okey, jika kedua-dua pelat yang selari bercas, satu positif, satu negatif, kalau kita tengok dia punya keadaan dia yang pada positif akan pergi ke negatif. Sama juga macam situasi yang spera tadi. Kita tengok yang seterusnya.
Okay, kekuatan medan elektrik. Okay, kekuatan medan elektrik apa maksud dia? Kekuatan medan elektrik ni ialah nilai E, di mana E ialah sama dengan V bahagi D. E ialah kekuatan medan elektrik, iaitu rumus dia Vm negatif 1. So, kalau V pula apa dia? Beza keupayaan di antara dua plat yang selari. Okey, dan D ialah jarak di antara dua plat yang selari. Nilai dia, unit dia adalah M. Sebab tu unit dia Vm negatif 1. Okey, ingatlah rumus kekuatan medan elektrik. Maksudnya kamu kena keluar rumus voltan bahagi jarak. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, untuk arus elektrik. Okey, apa maksud arus elektrik? Arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas di dalam suatu konduktor. Okey, bila sebut arus elektrik ialah nilai, sebutan singkatan ni ialah I. I adalah dalam bahasa Inggeris impedance lah. Ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas Q. Okey, bila sebut kadar pengaliran, kadar tu adalah masa lah. Untuk fizik, kita faham kadar tu adalah bahagi dengan masa. So, maksudnya kadar pengaliran cas Q, maksudnya nilai Q tu bahagi dengan T. Nah. Okey, unit dia ialah, arus ni ialah ampere. Unit dia adalah ampere. Macam kita lah, panjang adalah meter, kalau jisim adalah kilogram. So, yang ni pun unit dia adalah ampere. A nah. Okey, arus diukur dengan menggunakan ammeter. Ammeter ialah alat untuk mengukur arus. Kita bagi contoh, kalau jisim, kita nak ukur jisim tu, kita guna penimbang kan. So, jadi sama lah juga arus ni, dia guna alat dia, guna ammeter nama dia. Okey, kalau tengok eksperimen ni lah, kamu tengok dalam gambar rajah ni, kamu tengok nilai A, lepas tu bulat tu ialah ammeter. Ni V tu adalah voltmeter. Nanti nak ukur beza keupayaan lah. Okey, ammeter ni kita susun sebelah dengan beban, dengan mentol. Kita akan letak ammeter tu sebelah lah. Okey, rumus dia I sama dengan Q bahagi T. I sama dengan Q bahagi T, dan di mana Q adalah NE. Di mana Q adalah NE. Okey, apa dia Q? Q adalah jumlah cas, T ialah masa, N ialah bilangan elektron, E ialah cas satu elektron, iaitu negatif 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 karbon. So, jadi yang nilai-nilai ni kamu kena masuk lah. Kalau dia tanya nilai arus, maksudnya kalau tiada maklumat lain, dia bagi nilai Q dengan nilai T, kamu masukkan rumus ni. Kalau tak ada nilai Q, kamu kena guna rumus N darab E. Kita pergi yang seterusnya. Okay, beza keupayaan. Apa dia beza keupayaan? Ialah di antara dua titik dalam satu medan elektrik, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas melalui dua titik tersebut. Okey, bila sebut beza keupayaan ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas. Yang tu yang penting kamu nak sebut dalam maksud dia. Okey, unit beza keupayaan V ialah nilai volt. Ataupun kita sebut JC negatif 1. Okey, beza keupayaan ni diukur dengan menggunakan voltmeter yang disambung dengan secara selari dengan mentol. Okey, maksudnya beza keupayaan ni kalau nak ukur dia, kita guna voltmeter. Tadi kalau arus, kita guna ammeter. Okey, dan pasang dia secara selari. Kalau ammeter tadi pasang secara siri, sebelah-sebelah. Tapi kalau voltmeter secara selari, bertentang. Okey, nilai V dia sama dengan W bahagi dengan Q. Okay, di mana V adalah beza keupayaan, W ialah kerja, Q ialah cas yang digerakkan. Ini rumus yang kedua lah. Tadi kita dah kenal rumus yang pertama. Dia ada kekuatan medan elektrik sama. 3 lah rumus. So, yang ni adalah rumus V. W bahagi dengan Q. Okey, kita kena pula mengkaji corak medan elektrik menggunakan kit medan elektrik. Okey, kita nak kajilah macam mana eksperimen yang dilakukan untuk kaji medan elektrik. Okey, ni contoh dia lah. Maksudnya kita letak bekalan kuasa VLT, kita pasang elektrod, dan di elektrod tu kita letak satu piring. Piring tu diisi dengan serbuk semolina yang diisi dengan minyak. Kita nak tengok pergerakan medan elektrik tadi lah. Betul ke yang cas positif akan pergi ke cas negatif? Okey, serbuk semolina ditabur seragam di atas permukaan minyak. Bekalan VLT
dihidupkan, sebut semena di atas permukaan minyak bergerak mengikut arah medan elektrik dan seterusnya garisan medan elektrik dapat diperhatikan. Bekalan VLT digunakan untuk menghasilkan medan elektrik yang sangat kuat di antara dua plat. Minyak zaitun mempunyai kekondeksian elektrik yang rendah, oleh itu sebut semena bergerak balas di atas permukaan. So kita tengok hasil dia, yang penting hasil dia lah. Kita tengok hasil dia. Dua spera yang bercas. Kalau kita letak dua spera yang bercas, satu positif, satu negatif, didapati corak dia daripada positif pergi ke negatif. Kalau yang kedua pula, satu yang negatif tu, yang spera, yang satu lagi plat, dapati kalau yang spera tu adalah negatif, yang plat tu positif, positif akan pergi ke negatif. Kalau dua plat yang selari bercas, kalau kita tengok dua-dua plat tu berlainan jenis, plat satu positif, satu negatif. So, yang positif akan pergi ke negatif. Kita tengok eksperimen yang kedua. Nak kaji kesan medan elektrik atas bola polistirena yang bersalut logam. Didapati kalau eksperimen ini sama kita guna VLT juga, voltan lampau tinggi. Kita letak dua plat metal. Dan di antara dua plat metal ni, kita ada letak satu bola polistirena yang bersalut cat logam. Maksudnya kita salut dia lah. Cat logam maksudnya dia boleh mengalirkan elektrik. Bila letak dengan logam, kita boleh alirkan elektrik. Apabila satu bola polistirena ni disalut dengan logam, ditarik menyentuh plat positif. Maksudnya sebelum kita start satu eksperimen ni, kita akan tarik bola tadi lah. Maksudnya bola polistirena ni kita tarik ke mana-mana satu lah. Katalah kita tarik ke cas positif. Bola tadi akan menerima lebihan cas positif dan ditarik ke plat negatif. So, bila kita tarik ke cas positif, automatik bola tadi akan jadi cas positif. Dan bila dia cas positif, dia akan nampak sebelah tu negatif kan? Dia akan pergi ke negatif pula. Dia cas yang sama saling menolak dan cas yang berlainan saling menarik. Apabila bola polistirena menyentuh negatif pula. Dah tadi dia daripada positif dia pergi negatif. Sekarang ni bola tadi dah jadi negatif. So, bila dia jadi negatif, dia akan tertarik ke cas positif. So, kalau kita tengok eksperimen ni seolah-olah dia berayun lah. Proses ini menyebabkan bola tersebut berayun. Kelajuan bola dapat ditingkatkan apabila jarak di antara dua plat logam dapat dikurangkan. Kalau kita nak eksperimen ni nak bagi laju, kita jarak di antara dua plat tu kita kurangkan, kita dekatkan lagi. Yang kedua, berat logam dikurangkan. Bola dikurangkan. Yang terakhir adalah voltan pada bekalan kuasa ditingkatkan. VLT tu kita tambahlah voltan dia. Kita tengok yang satu lagi eksperimen. Mengkaji medan elektrik bagi ke atas nyalaan lilin. Yang terakhir lah untuk eksperimen ni. Macam mana yang eksperimen ni, contoh sama juga macam tadi. Plat logam kedua-dua belah, tapi kita letak lilin kat tengah. Tadi kita letak bola polistirena, sekarang kita letak lilin. Apa jadi pada nyalaan lilin tersebut? Yang pertama, haba akan mengayun molekul-molekul udara di sekeliling nyalaan api untuk menghasilkan ion positif dan ion negatif. So, kalau tengok sini, haba ni dia akan ayun lah. Molekul udara tadi, kat keliling dekat lilin tadi, dia ada molekul udara. Dia akan ayunkan dan menghasilkan cas positif dan cas negatif. Sebab ada elektrik tadi kan. So, dia ada cas positif dan cas negatif. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, ion positif tertarik ke plat negatif, manakala ion negatif akan tertarik ke plat positif. Maksudnya dalam eksperimen ni dapati yang positif akan pergi ke negatif, yang negatif akan pergi ke plat positif. Nyalaan lilin tersebar ke dua arah. So, kalau kita tengok gambar rajah kedua tu, kamu akan tengok lilin tadi seolah-olah macam terbelah. Nyalaan asal satu, dia macam terbelah dua. So, nyalaan tu akan bertentangan, tapi lebih luas ke arah plat negatif. So, kalau kamu tengok, nyalaan tu terbelah, tapi ada nampak nyalaan yang lebih besar menghadap ke arah plat negatif. Sebab apa? Nyalaan tu jadi macam tu sebab yang tertarik tu kebanyakannya adalah cas positif. Cas positif ni kita dah belajar dalam kimia. Cas positif adalah ion yang lebih besar daripada cas negatif. Ini menyebabkan nyalaan api tersebar dan tidak sekata. Kalau tengok nyalaan tu
yang sebenarnya adalah cas positif akan pergi ke negatif. Okey, yang ni kalau dia minta suruh dalam puasa lah, kadang-kadang dia suruh terangkan apa yang berlaku dalam situasi ni. So, kamu kena contohlah mengayon cas positif negatif, daripada positif pergi ke negatif, negatif pergi ke positif. Nah, dan nyalaan lebih luas pada cas positif. Okey, yang tu sajalah. Sekian, terima kasih.